khabar semua? Saya harap semuanya sihat dan yang paling penting you all stay at home. So, saya Puan Ana, pegawai pengambilan di College Community Hulu Selangor. Hari ini saya akan menjawab beberapa soalan yang sering ditanyakan tentang College Community. So, soalan yang pertama adalah, adakah College Community ini milik kerajaan? Ya, College Community merupakan institusi TVET di bawah Jabatan Pengajian Politeknik dan College Community. Jadi, dengan kata lain, College Community dan Politeknik ini macam adik-beradik sebab kami berada di bawah jabatan yang sama. TVET ni apa? TVET adalah singkatan untuk Technical and Vocational Education and Training. Jadi, dengan bahasa Melayu, bahasa mudahnya, kami merupakan penyedia latihan berasaskan teknikal dan juga vocational. Soalan lain yang sering ditanyakan adalah apakah syarat kemasukan ke College Community? Secara amnya, syarat kemasukan adalah warga negara Malaysia dan juga lulus SPM. Apabila kita bercakap tentang lulus SPM, kita kena melihat calon itu tahun bila dia ambil SPM. Katakanlah adik-adik merupakan calon SPM yang baru dapat result baru-baru ni kan, tahun SPM tahun 2020. Jadi sudah tentulah syarat lulus SPM pada tahun 2020 adalah lulus bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Syarat ini mulai berkuat kuasa mulai tahun 2013 onward. Jadi untuk calon SPM pada tahun 2012 dan sebelumnya, syarat lulus SPM pada ketika itu adalah lulus bahasa Melayu sahaja. Okey, selain pada syarat am, ada juga syarat program. So, syarat program berbeza mengikut jenis program yang you mohon lah. Katakanlah you mohon program sijil sistem komputer dan rangkaian. So, syarat programnya adalah mesti selain pada lulus SPM, mesti juga lulus matematik dan juga ada satu kepujian. Manakala untuk sijil pengembaraan pelancongan, syarat program adalah selain pada lulus SPM, pelajar juga perlu mempunyai satu kepujian daripada mana-mana subjek semasa SPM. Jelas? Antara soalan lain yang sering diajukan kepada saya adalah adakah pihak College Community menyediakan bantuan kewangan kepada pelajar? Ya, di College Community terdapat bantuan kewangan pelajar College Community atau ringkasannya adalah BKPKK. Pelajar adalah layak untuk memohon bantuan ini dengan syarat mereka daripada keluarga B40. Kenapa saya highlight perkataan B40? Kerana B40 ini mungkin definisinya berbeza pada masa akan datang. Jadi, untuk pelajar B40 ini, mereka boleh memohon BKPKK berjumlah 5,400. Kedengarannya banyak kan? Tetapi sebenarnya 5,400 itu akan dibahagikan kepada 3 semester. Pelajar akan, sekiranya pelajar layak dan berjaya untuk mendapatkan BKPKK ini, pelajar akan mendapat wang bantuan berjumlah RM1,800 satu semester selama 3 semester. Okey, tetapi ada syarat-syarat lain. Katakan pada tahun semester pertama keluarga tersebut tergolong dalam B40. So dia layaklah untuk memohon. Kemudian mungkin pada semester 2 ayahnya naik pangkat, mendapat pendapatan RM5,100. Naik sikit kan, RM5,100. Jadi RM5,100 bukan lagi B40. Jadi pelajar tersebut tidak layak untuk mendapat bantuan ini ketika dia berada dalam semester 2. Jelas ya? Jadi untuk lebih details tentang BKPKK ini, nanti semasa minggu saya kenal akan ditaklimatkan oleh pegawai kami dengan lebih details tentang macam mana nak buat permohonan dan sebagainya. Tetapi borang untuk permohonan BKPKK ini ada disertakan bersama dengan borang-borang pendaftaran pelajar baharu. Selain daripada syarat B40 tersebut, ada lagi syarat lain, iaitu pointer pelajar mestilah cantik. Maksudnya kalau pelajar tu selalu banyak sangat subjek dia fail, jadi mungkin pelajar tu dah tak layak dah untuk mendapat bantuan ini pada semester akan datang. Okay, when we talk about bantuan kewangan, so dia adalah 100% percuma. Pelajar tak perlu bayar balik. Maksudnya kalau dia dapat 5,400 tu, dia akan gunakanlah. Ia adalah seperti beasiswa, tak perlu bayar balik. Kecuali pelajar tu dah dapat duit tu, kemudian dia berhenti atas sebab-sebab yang tidak mudah sabah, seperti pelajar nak bekerja, pelajar dah tak berminat nak belajar lagi. Jadi pelajar tersebut perlulah membayar semula bantuan kewangan. Ingat ya, bantuan kewangan ini adalah milik rakyat.
daripada kerajaan tapi milik rakyat. So you kena pulangkan balik lah sebab you tak habis belajar. So kebiasaannya sebab Kolej Komuniti Hulu Selangor ni berada di Selangor, kami menerima ramai pelajar tajaan zakat Selangor. Jadi sebenarnya bantuan kewangan ni hanya boleh pilih satu saja, sama ada you nak BKPKK ataupun you nak zakat. Dia tak boleh dua-dua, tak boleh tamak macam tu, kena salah satu saja. Jadi nasihat saya untuk pelajar yang asnaf ni, mohon dua-dua. Mohon BKPKK, mohon juga yang zakat ni, and then kita tengok balik. Kita nanti boleh jumpa saya ataupun dengan pegawai HEP, kita buat calculation yang mana lagi untung, sama ada you ambil BKPKK ataupun you ambil zakat. So of course lah kita ambil yang lebih untung kan, sebab zakat dengan BKPKK ni dua-dua tak perlu bayar balik, tapi kita nak supaya pelajar ambil yang the best lah. Okey, satu lagi, oleh kerana pelajar layak untuk mendapatkan BKPKK ini, saya memang mewajibkan pelajar, semua pelajar untuk ada akaun bank masing-masing. Dah tak nak dah akaun mak ayah, tak ada dah. So kena prepare dengan akaun bank masing-masing, tak kisah apa-apa bank. Pergi ke bank yang terdekat, BSN, Bank Rakyat, Bank Islam, Public Bank, mana-mana tak kisah, janji akaun bank atas nama pelajar sendiri. Tak nak akaun tabung haji, tak nak akaun amanah saham, ASB, semua tu tak nak, akaun bank. Okay? So pelajar boleh gunakan surat tawaran daripada pihak kolej untuk membuka akaun di bank dengan rate yang lebih murah. Okay, saya pernah bawa pelajar untuk buka bank. Kalau kebiasaannya untuk buka akaun bank tu adalah RM250. Ni untuk Maybank dulu dah 3-4 tahun kot, RM250. Tapi oleh kerana pelajar ada surat tawaran daripada kolej, pelajar boleh membuka akaun bank dengan bayaran RM50 saja. Jadi lain bank lain lah dia punya bayaran dia, tapi bawa surat tawaran ataupun surat pengesahan pelajar untuk membuka akaun bank dengan lebih murah. Soalan lain adalah, mahal ke yuran kolej komuniti ni? Okey, pada saya mahal atau tidak tu subjektif juga kan, tetapi kalau kita buat perbandingan bayaran yuran di kolej komuniti compare dengan tempat lain, so sebenarnya bayaran yuran di kolej komuniti agak rendah, murah. Sebab apa? Sebab kita adalah kerajaan. So yuran pengajian untuk satu semester adalah RM200 sahaja. Selain pada itu, ada juga yuran pelbagai. Kalau yuran pelbagai ni, kalau di sekolah ada macam yuran PIBG macam tu lah. So yuran ini adalah untuk meliputi insurans pelajar, aktiviti, kad matrik, baju korporat, t-shirt korporat dan sebagainya. Jadi berapakah nilai yuran pelbagai ni, saya akan update dalam masa yang terdekat, sebab kita akan dapatkan dulu margin daripada pihak HQ berapa. Sebabnya macam ni, oleh kerana COVID ni kan, jadi aktiviti pelajar tidak dapat dilaksanakan seperti sebelum ini. Jadi dah 2 intake lah kita tak ada yuran aktiviti pelajar. So kat situ dah tak ada. Kalau tak biasanya RM40. Jadi kita tengok mungkin untuk intake ini yuran aktiviti pelajar itu pun ditiadakan, oleh kerana mungkinlah dengan keadaan pandemik di dunia sekarang ni, Malaysia ni masih lagi tak stable, jadi aktiviti pelajar mungkin tak ada. Saya akan update yuran pelbagai mungkin melalui WhatsApp. So nanti surat tawaran pelajar saya akan bagi link saya punya WhatsApp. So saya akan update berapakah yuran pelbagai. Tadi saya ada maklumkan yuran pengajian adalah RM200 per semester. Per semester. Kita tak gunakan macam di universiti. Kalau universiti dia ada yuran per subjek. Di kolej komuniti kita gunakan per semester. Jadi pelajar macam ni ya, kalau pelajar katakanlah dia ada fail subjek membuatkan dia kena extend pengajian dia, jadi walaupun dia hanya repeat satu subjek saja, yuran dia tetap RM200. Jadi rugilah kan. Kalau biasanya satu semester tu mungkin ada 6 atau 7 subjek, RM200. Tapi kalau you ada fail subjek, kena repeat satu subjek pun tetap kena bayar RM200. Kan rugi kat situ kan. Jadi saya nasihatkan pelajar, tolonglah buat betul-betul, tolong datang kelas, tolong hantar assignment semua supaya anda tidak fail. Bagaimana pula dengan kaedah pembayaran? Okey, bermula pada intake ini iaitu sesi 1 2021-2022, kita akan gunakan kaedah pembayaran secara online melalui kaedah JomPay. Tetapi kami di pihak kolej komuniti pun masih belum ditaklimatkan lagi secara detail tentang kaedah pembayaran ini. Saya akan update kaedah pembayaran ini melalui WhatsApp group nanti yang akan saya create selepas saya membuat penawaran kepada pelajar. Di Kolej Komuniti Hulu Selangor kami tidak menyediakan asrama, tetapi
ada beberapa college yang memang ada asrama. Saya tak ingat semua, a few lah. College Komuniti Rompin, College Komuniti Greek, mereka ada asrama mereka sendiri. Kenapa? Sebab lokasi college tersebut memang agak terceruk lah, agak terceruk, jadi memang susah untuk mendapatkan penempatan. That's why di college komuniti tersebut memang ada asrama provided by college. Tetapi di kebanyakan college komuniti, termasuklah College Komuniti Hulu Selangor, kami tidak menyediakan asrama kepada pelajar. Tetapi di College Komuniti Hulu Selangor kami ada beberapa pengusaha rumah sewa dan juga pengusaha hostel yang sangat berdekatan, yang jaraknya dalam 100 meter, yang paling jauh pun 200 meter sahaja daripada kolej. Jadi untuk pelajar berulang-alik dari tempat tinggal ke kolej, jalan kaki sajalah, memang sangat dekat. Cumanya mereka perlu bayar sendirilah harga sewa tempat tinggal tersebut. Seorang RM150, tidak termasuk bil utility. Sebab bil utility nanti owner akan kira per berapa orang yang stay di situ. Tapi lebih kurang dalam sebulan mungkin dalam RM20 ataupun kurang lah. Sebab kadang-kadang ada pelajar guna banyak elektrik kan, so mungkin tinggi sikit. Bil air pun macam tu jugalah. So mungkin ada yang kata kenapa mahal sangat RM150 per head kan. Okay, college kami adalah rumah kedai dan hostel tu pun rumah kedai. Jadi you tahulah, bila rumah kedai dia punya utility dia lain, mahal sikit. Dia punya bayaran rumah kedai pun lebih mahal berbanding dengan mungkin rumah biasa. Dan sebenarnya kan, Batang kali ni walaupun bunyi macam kampung, terletak di hulu Selangor, macam kampung, memang kampung pun, tetapi oleh kerana kami terletak di bawah kaki genting Highland Kota Kriangan, jadi rumah sewa di kawasan Batang Kali memang mahal. That's why harga sewa untuk pelajar mahal sikit lah. Macam mana pula pelajar nak berulang-alik kan, kata mungkin weekend nak balik rumah dan sebagainya. Okay, dekat Batang Kali ada komuter. Dari kolej ke stesen komuter tu dalam 5 ke 6 km lah. So you boleh order Grab untuk ke sana. Even di situ di Batang Kali memang bas Smart Selangor memang cover lah untuk bawa pelajar. Tapi pelajar kena alert lah dia punya jadual bas. Saya pun tak pasti jadual bas, tapi saya yakin rakan-rakan senior tahulah jadual perjalanan bas Smart Selangor. Selain pada itu, saya rasa boleh kot minta tolong kawan-kawan yang ada kenderaan kan untuk hantar ke stesen komuter. Di Batang Kali memang adalah servis Grab dan sebagainya. Foodpanda pun ada, jangan risau. Tadi saya ada maklumkan kan, kolej kami adalah rumah kedai. Jadi of course lah ada kedai makan yang berada berdekatan kat situ. Sarapan ada kedai buka, untuk malam pun ada juga kedai tom yum. Ada 2 kedai tom yum yang buka di situ. Even Foodpanda, GrabFood pun ada juga cover di sekitar Batang Kali. Kalau dari segi mahal ke tak, pada saya tidaklah mahal sangat dan tidaklah murah sangat, biasa sahaja. Tapi of course lah kalau you order Foodpanda mahal lah sikit kan. Walaupun Batang Kali ni kedengarannya macam kampung, tapi pada saya not bad lah kan. Sebab ada Watson, ada apa yang aiskrim tu, tak ingat apa. Ada Family Mart, ada Domino's, ada KFC, ada Mary Brown. So maksudnya tidaklah ceruk sangat sebenarnya. Cuma mungkin suasana tu masih suasana kampung, dan pada saya I like it lah sebab dia tenang dan santai. Untuk makluman semua, oleh kerana kami adalah institusi TVET, of course lah kami punya syllabus kami lebih kepada praktikal ataupun amali. Di mana di college community, praktikal adalah 70%, manakala teorinya hanyalah 30%. Sebab itu saya percaya pelajar yang mungkin masa sekolah dulu mungkin result dia macam tak berapa bagus, macam cukup makan saja, tapi saya percaya pelajar tersebut ada bakat dalam bidang kemahiran. Sebab itu apabila pelajar datang ke college community, pelajar sebenarnya boleh buat. Sebab kami adalah based on hands on, practical kan. Pelajar tidak perlu terlalu membaca, menghafal seperti sekolah. So don't worry too much. So when we talk about practical amali, so kebanyakan kita punya syllabus kita memang berada di makmal.
Kalau pelajar pelancongan memang keluarlah untuk menjalankan aktiviti pelancongannya. Cuma oleh kerana kita berada dalam suasana pandemik COVID-19 dan kita pun melalui fasa PKP, PKPD dan sebagainya, jadi benda-benda tersebut membuatkan kita tak boleh lari daripada menjalankan aktiviti PDP secara online. So, mungkin orang bertanya, habis tu kalau praktikal macam mana buat secara amali? Saya serahkan kepada pensyarah untuk menjawab soalan tersebut dengan detail, sebab lain subjek mungkin lain kaedah, lain pendekatannya. Tapi susah ataupun senang, of course susah. Saya sendiri pun rasa macam susahnya nak belajar online kan. Tapi pada saya kita kena move on, kita kena accept inilah suasana sekarang. Kalau kita tak belajar, kita akan ketinggalan. Takkanlah kalau nak tunggu pandemik ni habis baru nak start belajar, masa tu umur dah tua bangka kan. Jadi kena teruskan, kena move on, keep forward. Alright, bila pelajar akan belajar secara bersemuka dan bila pula pelajar akan belajar secara online, yang itu kami akan update dari semasa ke semasa mengikut arahan semasa daripada pihak MKN dan juga pihak KPT. Macam mana pula pakaian untuk ke kelas? Secara asasnya pelajar perlulah memakai pakaian yang smart casual. Kalau pelajar lelaki berambut pendek, tidak diwarnakan, memakai kemeja berkolor, kemeja memanglah berkolor, memakai kemeja atau t-shirt berkolor, seluar slack, kasut. So seluar slack tak naklah seluar track. Seluar track boleh, tetapi mungkin apabila diarahkan oleh pensyarah untuk aktiviti-aktiviti yang bersesuaian lah, mungkin kita ada camping, mungkin ada aktiviti sukan, so kena pakai seluar track lah. Tapi untuk ke kelas, pakaian smart casual, pakai seluar slack. Untuk kasut pula, tak kisah sama ada you nak pakai kasut apa, kasut kulit, kasut sneakers, tak kisah, jadi berkasut. Itu untuk pelajar lelaki berambut pendek. Untuk pelajar perempuan, Islam, pakaian yang menutup aurat, bukannya membalut aurat. Dia adalah dua konsep yang berbeza. So you boleh pakai baju kurung, you boleh pakai skirt, boleh pakai seluar, tetapi yang menutup aurat, maksudnya yang longgar lah, tidaklah ketat sehingga menampakkan susuk badan, dan pakai tudung. Kemudian untuk pelajar non-Muslim, pakaian yang sopan. You boleh pakai seluar, skirt. Skirt pendek pada saya tak ada masalah, tapi janganlah atas lutut, bawah lutut lah, yang sopan yang sopan. Rambut tolong diikat dengan kemas. Kalau you tak suka ikat rambut pun, make sure rambut you kemas, tidak mengganggu aktiviti pembelajaran. Katakan you dah buat permohonan ke college community, so macam mana nak tahu sama ada yang you key in tu masuk tak dalam sistem ataupun tidak? So buat masa sekarang, saya sendiri sebagai pegawai pengambilan pun saya tak dapat nak tengok data you sama ada ataupun tidak. Boleh tengok, saya boleh masuk sistem, tapi nama you mungkin tak appear lagi. Mungkin dalam sehari dua, mungkin minggu depan, mungkin baru saya boleh tengok sistem. Tetapi insya-Allah pelajar ataupun calon boleh membuat semakan permohonan untuk kemasukan pada sesi 1 2021/2022 pada 16 Julai. Ni jangkaan kita pada 16 Julai. Please follow IG saya untuk sebarang update, sebab mungkin akan diawalkan, mungkin akan dilambatkan. Kita susah nak cakap dengan keadaan pandemik kita sekarang, susah kita nak cakap. Okay, so apabila you dah buat semakan, you kena key in nombor IC lah. Okay, let's say you nak masuk ke College Community Hulu Selangor dalam bidang komputer, tetapi you dapat tawaran di College Community Kelang untuk kos yang sama, which is komputer, tapi you tak nak pergi Kelang, mungkin jauh dengan rumah, mungkin tak ada kawan kat sana, nak juga ke Hulu Selangor. So apa yang you perlu lakukan semasa semakan itu adalah bila you buat semakan, akan ada you setuju ataupun tidak. Setuju maksudnya you memang confirm nak datang ke Kelang. Kalau you nak buat pertukaran ke College Community Hulu Selangor, you kena klik tidak. Tidak setuju, tidak, and then bila you dah klik tidak, akan ada option nanti kenapa you menolak. Tidak tu untuk menolak tawaran. Kenapa you tak nak menolak tawaran? Kenapa you nak tolak tawaran tersebut?
Okay, ada beberapa option lah. Mungkin tidak berminat dengan program, telah menerima tawaran daripada institusi lain dan bla 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 bla. And then biasanya dekat bawah tu ada option nombor 8, ingin membuat rayuan ke program lain. Macam itulah. Jadi you klik nombor 8 tu, and then bila you dah klik kat situ, akan ada satu button lain adalah untuk rayuan. Then kat situ you klik rayuan lah ke Kolej Komuniti Hulu Selangor dalam bidang Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian. Tetapi itu bukanlah satu jaminan yang rayuan you untuk ke Kolej Komuniti Hulu Selangor 100% diterima. Tidak. Itu adalah satu proses rayuan. So bila you dah buat rayuan, di pihak saya di Kolej Komuniti Hulu Selangor, saya akan nampak you punya nama. Okay, cumanya saya advise pelajar yang buat rayuan ni, selain daripada you buat rayuan melalui sistem, you juga boleh contact pegawai pengambilan kolej komuniti tersebut untuk memaklumkan you memang buat rayuan. Supaya kami alert lah, sebab kami ni pun manusia juga, kadang-kadang kita ramai sangat orang buat permohonan rayuan. So mungkin kami akan bagi priority kepada orang yang ada effort lebih lah, orang yang call, orang yang bertanya khabar kan, instead orang yang just mohon melalui online tapi tak, itu je usaha dia. Sebab mungkin intake yang Jun ni banyak permohonan, so kami kena prioritikan kepada mungkin ada faktor-faktor lain lah. Jadi buat permohonan rayuan melalui sistem dan kontak pegawai pengambilan kolej tersebut. Dan saya di pihak saya akan buat offer kepada pelajar yang buat rayuan sekiranya ada kekosongan untuk kos tersebut di kolej saya. Atau kalau kolej lain pun sama juga, prosedurnya sama. Kami pegawai pengambilan akan offer sekiranya ada kekosongan. Jadi janganlah you expect you buat rayuan hari ni, esok saya dah approve, saya dah offer. Tidak. Kalau ada calon lain yang menolak, so saya akan offer. Okay. Jadi untuk calon lain yang katakan dia dapat tawaran ke Kolej Komuniti Hulu Selangor tapi tidak berminat untuk meneruskan di Kolej Komuniti Hulu Selangor, so tolong tekan button tidak. Kenapa? Sebab bila you tekan tidak, maksudnya ada kekosongan untuk saya offer pelajar lain. Sometimes memanglah saya akan contact jugalah, follow up, tanya pelajar tersebut sama ada berminat ataupun tidak dengan tawaran yang diberikan. Tapi ada juga calon yang saya call tak angkat, saya WhatsApp tak reply, tak bagi respon. So saya minta kerjasama semua untuk bagi respon, sebab ia memudahkan kerja saya sebagai pengambilan dan pegawai lain lah. Dan saya percaya kalau you mudahkan urusan orang lain, one day Allah akan bantu you untuk memudahkan urusan you. Let's say lah you dah dapat tawaran ke Kolej Komuniti Hulu Selangor, you setuju, memang nak sangat masuk ke Kolej Komuniti Hulu Selangor, nak sangat jumpa dengan saya secara in person. Tekan button setuju, and then nanti ada, you boleh print surat tawaran. Saya akan juga postkan juga surat tawaran you. Cumanya mungkin dalam keadaan pandemik ni takut lambatlah surat tawaran daripada pihak kolej. Jadi saya minta kerjasama dengan you untuk print, untuk save as PDF, download. And then kalau you nak print, you print lah. Kalau tak nak print pun tak apa, tapi you ada salinan surat tawaran. And then nanti akan ada juga satu dokumen lain yang tu you memang wajib download dan print. Sebab itu adalah borang-borang pendaftaran pelajar baru. Dan biasanya di pihak saya akan amend dokumen tersebut. Saya akan masukkan senarai yuran, senarai nombor telefon owner hostel dan sebagainya lah yang you boleh rujuk. So borang-borang tersebut perlulah diisi dan dilengkapkan dan bawa semasa pendaftaran. Okay, saya tak pasti pada sesi ini sama ada pendaftaran secara fizikal ataupun pendaftaran secara online. Saya akan update juga nanti, mungkin saya akan maklumkan melalui IG ataupun WhatsApp bagaimanakah keedah pendaftaran. Kita memang sekarang ni memang terikat dengan COVID ni kan, jadi nak bagi satu kata putus yang jelas susah di pihak saya. Tapi saya akan update benda tu. Kalau katakan dokumen tersebut perlu dipostkan kerana pendaftaran secara online, so dekat borang tersebut biasanya ada pengesahan lah daripada pegawai grade A ataupun ketua kampung, penghulu dan sebagainya. So dapatkan pengesahan tersebut, dah lengkap, perlu bawa, dan kena juga buat medical check up. Cumanya mungkin kekangan lah kot kalau nak buat dekat hospital kerajaan sekarang kan. Yang tu pun saya tak pasti, masih lagi sama-sama.
saya akan update from time to time. So tolong follow IG saya, tolong save saya punya nombor WhatsApp saya kat situ sebab mungkin saya akan update juga dekat status WhatsApp saya lah tentang apa-apa maklumat terkini. Sebab kalau saya nak contact semua orang pada setiap kali ada perubahan dan maklumat terkini mungkin susah kan. So you just follow my IG and juga WhatsApp Sekiranya you ada masalah untuk download benda tersebut, you boleh WhatsApp saya untuk saya downloadkan dan saya boleh WhatsApp you back lah dokumen tersebut. So tak ada masalah lah. So yang penting sebenarnya you dengan I ni kena jadi best friend supaya maklumat-maklumat tu tak terlepas pandang. Okay, soalan yang sering juga ditanyakan kepada saya adalah tentang peluang untuk pelajar menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, setakat pengalaman saya baru 17 tahun kot 17 tahun di college community, tiada masalah untuk pelajar sambung belajar. Kebanyakan pelajar saya kalau di college community Hulu Selangor, kebanyakan pelajar saya sambung ke politeknik dan ada juga yang sambung diploma di college community, dan sebenarnya ada pun beberapa orang pelajar saya yang dah ada degree dah pun. Okey, ni macam ni saya ceritakan dulu untuk pelajar komputer. Untuk pelajar komputer ke politeknik, ada 2 kos yang mereka boleh ambil, iaitu diploma kejuruteraan elektronik dalam kurungan komputer, dan satu lagi adalah diploma teknologi maklumat dalam kurungan teknologi digital. So ini adalah 2 program diploma di politeknik yang pelajar komputer boleh mohon. Okey, tapi ada beza So syarat untuk diploma kejuruteraan elektronik dalam kurungan komputer adalah warga negara Malaysia, memiliki SPM, so maksudnya lulus PM sejarah tu lah kan. Of course lah, kalau tak lepas pula masuk college community. Kemudian tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan. Of course, bila kita bercakap tentang kejuruteraan elektronik, dia ada you tak butuh warna sebab you kena tengok perintang, kabel dan sebagainya. Itu saja. So maksudnya of course lah, kalau you pelajar lulusan college community untuk bidang komputer ni, you boleh sambung diploma dekat politeknik untuk kos ini. Okay. Kemudian untuk satu lagi adalah diploma teknologi maklumat dalam kurungan teknologi digital. Okay, syarat untuk program ini adalah macam tadi jugalah, warga negara Malaysia, lulus SPM, pelajar lulusan college community, dan satu lagi, matematik di peringkat SPM mestilah kredit. So mungkin nak lepas syarat matematik kredit ni mungkin tak ramai. Tapi tak apa, tak boleh yang ini, ambil yang tadi, diploma kejuruteraan elektronik. So ramai pelajar saya ambil bidang itu. You boleh pergi ke portal ambilan.mypolicc.edu.my untuk semak kat mana poli yang menawarkan program tersebut. Tetapi kebanyakan alumni College Community Hulu Selangor, iaitu bekas pelajar saya, sambung ke Politeknik Sabak Bernam, Politeknik PD, dan beberapa lagi di PUO, di Arau, di Muazzam Shah. Ada, maksudnya scattered lah benda tu. Cuma kebanyakan dekat Politeknik Sabak Bernam. Sebab apa? Sebab Selangor. So itu untuk diploma di politeknik. Macam mana pula untuk diploma di tempat lain? Untuk pengetahuan semua, ada beberapa college community yang menawarkan diploma. Contohnya adalah diploma di College Community Ampang. So di College Community Ampang ada 2 program di sana yang pelajar komputer ni boleh apply, iaitu diploma teknologi telekomunikasi dan juga diploma mobile teknologi. So masing-masing sebenarnya ada kelebihan lah, sama ada diploma politeknik ataupun diploma college community, dia ada pro and con lah. Cuma kalau diploma di college community, dia lebih hands on dan dia punya tempo praktikal dia adalah WBL, work based learning. Tetapi di politeknik pun ada kelebihan juga, sebab mungkinlah semasa di college rumah kedai kecil saja kan, tapi kalau pergi ke politeknik, dia kampus dia besar, dah banyak bidang, jadi mungkin pelajar akan lebih mindanya akan lebih terbuka. So dia ada pro and con lah. Pergilah kat mana-mana pun, tak kisah, dua-dua pun bagus. Okey, macam mana pula dengan pelajar sijil pengemaraan pelancongan ni? So apa dia punya peluang untuk sambung belajar? Sama juga dengan pelajar komputer, pelajar pelancongan juga boleh sambung belajar ke politeknik. Ada 2 program juga yang boleh mereka mohon di politeknik, iaitu diploma pengurusan pelancongan dan juga diploma pengurusan rekreasi. Apa beza antara 2 benda ni? Ni secara umumnya, kalau diploma pengurusan pelancongan lebih kepada administration lah kan, pengurusan pelancongan.
Kalau diploma pengurusan rekreasi lebih kepada outdoor. So tengok nanti bila dah masuk ke college, dah belajar, tengok awak rasa you lebih suka management, kerja-kerja office, ataupun you suka outdoor. You pilih. So dua-dua pun bagus. Pilih bidang yang sesuai dengan jiwa. Untuk diploma di Politeknik bidang pelancongan, dia punya syarat kemasukan dia adalah macam tadi juga, warga negara Malaysia, lulus SPM, mesti ada satu kepujian mana-mana subjek. So saya rasa yang ini tak ada masalah lah. Bila saya tengok data pelajar, kebanyakan pelajar memang menepatilah syarat-syarat ni. Sebab itu memang tak ada masalah untuk pelajar Kolej Komuniti Hulu Selangor sambung belajar di Politeknik. Tetapi adalah kes-kes yang terpencil. Sebab dulu syarat kemasukan ke Kolej Komuniti, kita pernah buat intake di mana syarat dia hanya lulus SPM sahaja. Maksudnya BM Sejarah lulus cukup, tak perlu ada kepujian pun. So the issue is pelajar tu memang grad di Kolej Komuniti, tetapi dia ada masalah untuk sambung diploma di Politeknik. Kenapa? Sebab dia tak ada kredit pun dalam SPM dia. So pelajar ni memang consult dengan saya. So ialah sebab syarat kemasukan ni bukan saja yang reka, bukan. Benda tu memang datang daripada MQA, satu badan yang mengiktiraf sesuatu program pengajian di Malaysia ni, dan memang kami kena follow. Jadi pelajar ni memang saya respect pada dia. Sebab apa? Sebab dia pernah datang belajar di Kolej Komuniti, tak sampai satu semester dia berhenti, tak minat, mungkin tak nampak hala tu dia hidup lagi. Setahun kemudian dia datang balik ke Kolej Komuniti Hulu Selangor juga dan mengambil kos yang sama, iaitu bidang pelancongan. Sehingga kan saya ditanya oleh pihak HQ, dia kata, "Ana, betul kan?" Dia call kan, "Ana, betul ke pelajar ni dia takut yelah dia pernah ambil kos pelancongan, berhenti, kemudian setahun kemudian saya daftarkan dia balik dalam kos yang sama. So kenapa pihak HQ takut saya tersalah key in data kan?" So saya kata betul lah, pelajar ni mungkin dah jumpa lah kot apa yang dia minat, dah jumpa kot hala tuju dia balik. Dan bila dia berjaya menamatkan pengajian di Kolej Komuniti, so sebenarnya saya cukup proud juga. Saya cukup proud dengan dia sebab ramai juga orang yang kita jumpa sampai kesudah dia tak ada kesedaran untuk sambung belajar. So dia ni daripada pernah berhenti di kolej, sambung balik dalam bidang yang sama dan akhirnya grad. Dan dia nak sambung belajar. Cuma kekangan dia bila dia nak mohon ke Politeknik tak lepas kerana syarat dia tak ada kredit semasa SPM. Dan the only option dia adalah masuk ke swasta lah. Jadi pada masa tu saya bagi tahu dia, sebab saya pun rasa dia mungkin tiada masalah kewangan sangatlah, sebab saya boleh go through kan pendapatan keluarga pelajar. Dan saya kata kalau keluarga you mampu untuk support you belajar di swasta, pergilah. Sebab dia masih lagi muda dan dia tengah ada semangat untuk sambung belajar. So go ahead. So Alhamdulillah hari tu dia datang kolej, endorse dia punya dokumen untuk sambung kat swasta tu lah. So itu adalah option lain. So untuk diploma berkaitan dengan pelancongan di Kolej Komuniti tak ada lagi setakat ni. In the future kita tak tahu. Jadi setakat ini kalau nak belajar dalam kerajaan punya institusi, memang kat Politeknik lah. Otherwise kena cari option lain. Sebenarnya selain daripada Politeknik, ada juga pelajar kami sambung belajar di tempat lain, cumanya tak ramai. Antaranya untuk pelajar komputer ada yang sambung di UniKL, ada yang sambung di IUKL, ada yang sambung di UiTM, UiTM pelancongan kalau tak silap. UTM pun ada secara dia ambil UTM space. So maksudnya peluang untuk sambung belajar tu ada. Even saya alumni Kolej Komuniti Hulu Selangor sendiri, ada beberapa orang yang dah ada degree, sama ada pelajar bidang komputer ataupun bidang pelancongan. So nanti saya akan share dengan you all kat tepi ni. Kat tepi ni dia punya antara alumni kami yang dah berjaya. Antara soalan yang sering juga ditanyakan kepada saya adalah prospek kerjaya. Lepas habis belajar kat Kolej Komuniti ni, dapat kerja apa? Kolej Komuniti tolong dapatkan kerja ke tak? So of course lah, Kolej Komuniti tidaklah membantu pelajar secara langsung untuk pelajar mendapatkan kerja, tidak. Tetapi kami membentuk pelajar untuk menjadi lebih yakin, lebih keterampilan, dan ada program-program yang kami bantu pelajar. Bukan secara direct tapi indirectly. Contohnya mungkin di pihak unit counselling, mereka ada menyediakan
apa tu, kursus macam mana nak buat resume. Selama ni mungkin tak tahu nak minta kerja tu macam mana. So ada disediakan kursus untuk membuat resume. Kursus ataupun program-program berkaitan, contohnya mungkin ada job street dan sebagainya untuk pelajar attend. So saya ceritakan ni adalah kisah sebelum ini, sebelum COVID melanda Malaysia. Even kami pun mungkin ada hebahan daripada MyStep, program-program MyStep untuk membantu pelajar kami mendapatkan kerja lah dalam bidang yang berkaitan. Saya lupa tadi, tempoh pengajian di College Community untuk sijil adalah 2 tahun, iaitu 4 semester. Satu semester 6 bulan, tapi 6 bulan tu bukanlah 6 bulan belajar, tidak. 4 bulan belajar, 2 bulan cuti, and then sambung. Tu anggarannya lah. Cumanya bila kita dah ada COVID ni, mungkin dia ada plus minus kat situ, tapi tempohnya 2 tahun. So semester 1, semester 2, semester 3 pelajar akan belajar di college lah. Manakala pada semester terakhir pelajar akan menjalani latihan industri. So saya selalu nasihatkan pelajar semasa menjalani latihan industri, cari company yang boleh bagi you latihan kemahiran yang mungkin pihak college tak ada menyediakan latihan pada you. Jangan cari tempat praktikal sekadar untuk melepaskan batuk di tangga macam tu. Sebab kalau you pergi praktikal dekat company yang betul dan you pun menunjukkan sikap yang bagus, kesungguhan untuk belajar, kesungguhan untuk praktikal yang bagus, tidak mustahil sesebuah company akan terus offer you untuk bekerja di situ selepas you tamat pengajian. So ini bukanlah cerita yang saya reka-reka, ini adalah kisah benar. Dan memang setiap semester akan ada pelajar kami yang ditawarkan untuk terus bekerja di tempat di praktikal, dengan syarat you menunjukkan attitude yang bagus. Attitude yang bagus tu maksudnya datang tepat, tak ponting kerja, ada kesungguhan untuk belajar, bila bos tegur cuba improve. Itu adalah sikap-sikap yang positif. Saya share di sebelah ini adalah prospek kerjaya untuk pelajar komputer lah. Okay. Untuk pelancongan pun sama je kisah dia. Kalau you menunjukkan sikap yang bagus semasa praktikal, tidak mustahil company itu akan offer you untuk bekerja. Cumanya mungkin ada yang mempersoalkan, dengan COVID ni ada ke peluang kerjaya dalam bidang pelancongan? Sedangkan banyak hotel yang dah lingkup kerana COVID kan. Okay, dia macam ni tau. COVID ni memang akan lama lagi lah kot kan, kita doalah dia akan cepat reda, tetapi one day dia akan berhenti, and then by that time industri pelancongan ni akan rancak kembali. Kita tengok je lah dulu masa kita PKP 1 kan, kita dah terperuk berapa bulan duduk kat rumah kan. So bila sektor pelancongan dibuka, you tengok saya tinggal di Kalumpang, so kat Lumpang ni memang terkenal lah dengan sungai-sungainya kan. Jadi saya selepas sektor pelancongan tu dibuka, saya jadi rimas nak keluar pada rumah pada hari hujung minggu. Sebab memang jalan ni penuh dengan orang luar datang nak ke sungai. Sama ada resort ataupun sekadar piknik di tepi sungai. Jadi sebenarnya memang jangan risau, kalau benda ni dah pandemik ni dah habis, dah berhenti, insya-Allah industri hospitality pelancongan akan rancak kembali dan peluang kerjaya tu adalah. Sebenarnya peluang pekerjaan dalam bidang pelancongan ni dia luas, sebab dalam pelancongan ada hotel resort, ada juga taman-taman tema, ada juga macam macam Kidzania semua tu, itu semua adalah pelancongan kan. Even kalau kedai makan yang mungkin yang high class sikit, so maksudnya pelajar pelancongan memang boleh bekerja dalam bidang tersebut sebab dia adalah dalam bidang hospitality. So saya sharekan sebelah adalah antara kerjaya alumni kami, iaitu bekas pelajar kami yang telah berjaya. Apa yang saya nak sharekan di sini adalah ada pelajar yang belajar hanya setakat sijil sahaja tetapi dia dah berjaya menjadi seorang pengurus. Ada pelajar yang belajar sampai ke peringkat diploma dan dia bekerja dengan travel agent. Ada pelajar yang dah ada degree, so dia berjaya kerja dengan Kementerian dengan Motek. Itu adalah untuk pelancongan kan. Kalau untuk bidang komputer pula pun sama. Ada pelajar walaupun dengan sijil tetapi kerana dia mempunyai attitude yang bagus dan ada skill yang bagus, beliau menjadi kepercayaan bos walaupun dengan sijil, dan saya dimaklumkan gaji dia hampir 5,000 combine. So 5,000 dengan sijil quite good kan. Ada pelajar belajar sampai diploma
and then dia menjadi pembantu engineer. Ada pelajar yang masuk belajar dengan diploma, kemudian buat part time untuk degree. Tapi maksudnya dia bekerja dengan diploma tapi dia ada degree, macam tu. So maksudnya apa yang saya nak you all buka mata adalah mungkin pelajar college community ni dia punya syarat kemasukan dia rendah. Mungkin ialah sekadar lulus SPM, mungkin ada yang pandang sebelah mata. Ni pengakuan ikhlas saya dulu pun sebenarnya pelajar yang kira bagus lah juga kat sekolah kan. Pelajar yang suka belajar, pelajar nerd. Jadi bila saya first time posting kat college community dan saya melihat pelajar college community tu macam tu lah, maksudnya tidak seperti saya masa belajar. Maksudnya nak baca buku pun tak berapa minat, kadang-kadang datang kelas pun lambat, macam tu. Jadi pada masa itu first posting, bayangkan first posting umur saya masih muda, 20 something, mungkin kurang matang. So pada masa itu saya kata macam menyampainya budak-budak ni macam tu. Dan saya pun pernah cakap juga dengan kawan saya, which is saya rasa saya nak sambung belajar lagi. Saya nak lari pada college community sebab saya rasa macam kena go lah, mungkin pelajar college community ni kualiti mereka tidak sama dengan kualiti yang saya harapkan. Tetapi sambil-sambil saya nak mempertingkatkan saya punya tahap pendidikan, saya bekerja dan saya sebenarnya banyak melihat pelajar saya yang berjaya. Malah kalau kita ukur dari segi kewangan, mungkin dari segi duit, kewangan mereka lagi bagus daripada saya macam tu. Jadi along the way tu sebenarnya pelajar-pelajar ni membuka mata saya sebenarnya, bahawa janganlah pandang pelajar college community ataupun pelajar yang mungkin masa kat sekolah dulu tak berapa pandai lah kita katakan, bahawa mereka tak ada masa depan. Tidak. Kerana selama 17 tahun saya di college community, saya menyaksikan sendiri pelajar-pelajar ini memang boleh pergi jauh. Kerana mereka mungkin tidak cemerlang dalam bidang akademik, tapi mereka cemerlang dalam bidang kemahiran. Mereka ada skill, mereka ada kebolehan mereka tersendiri. So saya terpukul dengan kata-kata daripada Albert Einstein. Siapa Albert Einstein tu? Albert Einstein adalah seorang saintis yang terkenal kan. Jadi Albert Einstein kata, if you judge a fish by its ability to climb a tree, so kalau you judge seekor ikan tu dengan kemampuan dia untuk memanjat pokok, jadi dia akan rasa dia ni adalah bodoh. Sebab apa? For sure lah ikan tak boleh nak panjat pokok. Jadi kalau kita rasa orang yang boleh panjat pokok adalah orang yang pandai, orang yang tak boleh panjat pokok adalah orang yang tak pandai, jadi ikan tu akan rasa aku memang bodoh sebab aku tak boleh panjat pokok. Tak boleh macam tu, sebab setiap orang ada kelebihan mereka dan kami di college community lah yang bertanggungjawab untuk polish bakat mereka. Umpama sebutir belian, okey ni belian. Umpama sebutir belian kalau tidak digilap, belian itu hanyalah seketul batu yang tak ada makna pun. Kalaulah kita ni macam orang yang tak ada ilmu tentang belian kan, kita tengok jumpa batu apa ni, kita pun macam campak je kan. Tapi untuk orang yang tahu itu sebenarnya belian, dibawa balik dipolish, jadi dia adalah sebutir belian yang bergemerlapan, yang berkilauan, yang daripada jauh pun orang silau. Macam itulah setiap orang memang macam tu. Setiap orang sebenarnya adalah belian. Cumanya sama ada diri sendiri nak polish atau perlu bantuan daripada mana-mana institusi, cikgu, college community atau mana-mana institusi untuk membantu menggilap bakat dia supaya dia menjadi sebutir belian. Jadi macam itulah saya memandang pelajar saya. Jadi daripada Ana dulu yang pada saya angkuh kot Ana yang angkuh, rasa berdiri tu pandai sangat, hebat sangat, kepada saya yang humble tak adalah humble sangat, kepada saya yang lebih sedar diri bahawa sebenarnya setiap orang ada bakat masing-masing. Jangan pandang rendah kerana setiap orang ada potensi. Okey, jadi itu saja kot setakat ini sesi FAQ bersama Ana Patania. Sekiranya ada lagi isu-isu yang saya tak explain dalam sesi ini, boleh PM saya, boleh WhatsApp saya melalui WhatsApp di sebelah tu. Okay. Jangan call sebab sekarang ni work from home, memang tak ada line pun nombor tu, jadi saya gunakan wifi saya untuk WhatsApp. Drop me a
teks, saya akan cuba reply secepat mungkin. Boleh rujuk balik video ini from time to time, ataupun boleh je check saya punya IG, sebab insyaAllah saya akan sentiasa update IG dengan info-info yang terkini. So, itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.